Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton sekalian? Apa kabar anda di sana? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi like, subscribe dan share cerita kisah seram dalam channel ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas dukungan anda. Semoga pertolongan anda, subscribe anda, like anda, share anda itu akan dapat meningkatkan dan memperkembangkan channel ini supaya terus berkembang dan saya makin bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah menarik dalam channel kisah pengalaman seramku ini. Sama ada cerita itu daripada saya sendiri ataupun dikirim oleh rakan-rakan subscriber kita ya di luar sana. Kemudian saya juga mendoakan anda semua. Semoga anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita akan menceritakan satu kisah yang menarik. Kisah ini saya dapat daripada seorang rakan saya, yang mana rakan saya ini adalah seorang pengamal perubatan Islam. Kisahnya amat menarik, iaitu kisah seramnya merawat orang yang kena kerasukan jin. Kisahnya akan kita lihat selepas ini. Kisahnya bermula begini. Kata seorang ustaz pengamal perubatan Islam ini menceritakan kepada saya bahawa dikatanya satu masa dia dapat panggilan telefon daripada seseorang perempuan, yang mana perempuan ini bertugas ataupun bekerja sebagai jururawat kerajaan di hospital kerajaan di daerah Sendakan ini. Kisahnya adalah, katanya dia telah dipanggil ke rumah jururawat ini pada satu hari. Sebelum itu jururawat itu pun telah ceritakan segalanya melalui telefon, dan apa yang dia tahu, kata ustaz pengamal perubatan ini, katanya jururawat ini sebenarnya dia telah berkahwin tapi telah berpisah dengan suaminya beberapa tahun yang lepas dan mempunyai dua cahaya mata. Cuma cahaya matanya ini tidaklah tinggal dengannya, tapi tinggal dengan ibunya di kampung. Dia cuma berpindah daripada Kota Kinabalu ke daerah Sendakan dan ditempatkan satu quarters ataupun satu tempat tinggal pekerja-pekerja hospital. Jadi ditempatkanlah dia satu tempat yang mana rumah ini adalah berbentuk rumah flat, ya, flat quarters kesihatan yang paling atas sekali, tingkat 4. Peringkat awal dia rasa bimbang juga katanya. Kata jururawat ini menceritakan kepada ustaz itu pengalamannya bagaimana dia ini kena kerasukan jin. Sebab dia sebenarnya pertama sekali dia seorang perempuan. Kemudian dia tinggal pula di satu rumah quarters perumahan hospital kesihatan yang agak besar jugalah untuk dia seorang diri. Rumahnya itu di tingkat 4, mempunyai 3 bilik. Ada ruang tamu yang besar, ada dapur, bilik air dan ada beranda, ya, tempat menyidai pakaian dan sebagainya. Jadi menceritakan kisahnya, katanya pertama sekali dia telefon ustaz tu untuk datang, ya, sebab malam pertama dia tinggal di situ dia terasa rumah tu seperti ada orang-orang bercakap-cakap, seperti ada orang kedengaran bercakap-cakap perlahan-lahan. Ada orang bercakap-cakap perlahan-lahan. Bila dia perhatikan, dengar betul-betul, tak berapa jelas suaranya.
Kadang ada, kadang menghilang. Pernah satu masa katanya, ketika dia balik petang, dia pun masuk ke bilik air, mandi dan sebagainya, bersiap untuk masak. Tiba-tiba dia terdengar seperti ada kanak-kanak yang bermain guli. Dia terdengar bunyi guli-guli itu. Guli, biasa guli kan? Guli kalau kita lontarkan ke lantai, dia akan berbunyi macam itu. Bunyi guli-guli yang banyak. Jadi pun carilah di mana bunyi ini. Dia tengok dekat jiran-jiran sebelah, tak ada pula. Sampailah dia call jiran sebelahnya, ya, sama tingkat 4. Katanya, ada tak kamu dengar budak-budak bermain guli? Tidak ada, kata jirannya, tidak ada. Lagipun jiran sebelah itu anaknya dah besar-besar dah. Tak ada anaknya main guli. Bunyi itu akan kedengaran apabila sampai masa tengah malam. Sampai saja tengah malam akan kedengaran bunyi-bunyi guli itu. Tapi dia kuatkan semangat, dia tak peduli, ya, dia terus tidur sajalah. Dia bukalah radio ataupun handphonenya yang ada mengaji Quran, terus pasang, ya, bacaan surah Yasin sampai ke pagi. Begitulah setiap malam. Hingga kan satu malam dia terdengar selepas saja dia masuk ke bilik mandi, selesai mandi dan sebagainya, masak dan sebagainya, dia ingin berbaring, ingin tidur. Di satu bilik di rumah itu, dia terdengar seperti ada pula orang mandi di dalam bilik mandi. Dia terdengar seperti ada orang mandi. Ada orang hidupkan air, bilik air, tadah dengan baldi, dan ada kedengaran seperti orang mandi. Jadi dalam pada itu dia rasa tak sedap hatilah. Sebab itulah dia kata dia panggil ustaz itu untuk datang menengok-nengokkanlah rumah itu. Pernah satu masa dia tak tahan dah. Dia menumpang bermalam di rumah jiran sebelah. Sama-sama bekerja dekat hospital. Ya. Hingga kan jiran sebelah tu kata, jangan takut. Tak ada apa-apa. Dia kata memang tak ada apa-apa, tapi malam ni saya nak bermalam sini. Ya. Dan malam tu dia bermalam di situ. Tetapi jiwanya masih tak tentram, masih susah hati. Hinggalah dia bertemu janji dengan ustaz itu pada satu hari, dan jururawat ini membawa temannya sekalilah, ya, ke rumahnya, dan ustaz itu pun datang. Di situlah diceritakan segala-galanya. Apa yang nampak dalam masa tempoh sebulan ini, bermacam-macam kedengaran di rumah itu. Suara budak bermain guli, suara seperti ada orang dalam bilik air, hidupkan air, dan suara seperti ada orang berbisik-bisik. Maka ustaz tu kata, beginilah, malam ini insya-Allah saya tolong, kata ustaz tu, bacakan ruqyah dan kita akan pagar rumah ini, dan saya akan azan di beberapa penjuru rumah ini. Maka berlakulah itu. Ustaz tu pun baca ayat kursi, ayat Quran dan sebagainya. Tetapi bila saja ustaz ni membaca ayat Quran, jururawat ini kesakitan. Asal saja baca ayat Quran, jururawat ni kesakitan. Makin kuat dibaca, makin kuat suara kesakitan meraung, seolah-olah jururawat ini seperti dicekik. Menyebabkan malam itu menjadi satu malam yang agak suasana yang riuh. Dan ustaz ni pun sampai berpeluh lah. Sebab tadi ketika dia datang, jururawat itu biasa saja, tak ada apa-apa pun. Tapi ketika dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya, ayat-ayat ruqyah untuk merawat gangguan makhluk halus, jin, syaitan dan sebagainya, ketika itu perempuan itu mula meracau, ya. Jururawat itu mula meracau, kesakitan, meraung, sampai dia kata, "Ustaz, stop Ustaz." Ustaz tu teruskan baca, "Ustaz, stop Ustaz." Ustaz tu teruskan membaca Quran. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi seorang laki-laki, suara laki-laki yang garau. Sedangkan dia ada seorang wanita jururawat. Berubah suaranya, "Ustaz, tolong berhenti Ustaz." Ustaz ni pun teruskan baca dalam keadaan ustaz ni pun ialah
walaupun dah biasa membuat rawatan gangguan, tapi meremang bulur mata dia kata ada, ya, bergeletar badan tu ada, cuma dia tak tunjukkanlah, sebab nanti kalau dia tunjukkan, dia pun mungkin dengan sahabat jururawat itu pun mungkin akan terkeluar dari rumah tu, lari. Jadi dia beranikan diri, tawakal pada Allah. Makin kuat dia membaca ayat Quran, makin kuat suara yang keluar daripada mulut wanita itu. Ustaz, hentikan Ustaz. Keluar kau dari sini Ustaz. Keluar kau dari sini. Jangan ganggu aku. Katanya. Suara yang keluar daripada mulut jururawat itu mengatakan, bukan suara wanita, tetapi suara laki-laki. Suara laki yang menyeramkan, yang menakutkan. Kata suara itu, Ustaz, jangan ganggu aku. Keluar kau dari sini. Keluar. 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 Begitu kata ustaz tu. Ustaz tu pun naik seram, tapi terusnya dibaca saja. Hingga akan baca, lama-lama jururawat tu pingsan. Pingsan. Tak sedarkan diri. Kemudian ayat Quran yang dibacanya, yang dihembus di atas air itu, disuruhnya rakan sesama kerja itu, jururawat yang pingsan itu, sapukan di mukanya, dipercikkan dan disapukan. Kemudian tak lama kemudian, dalam beberapa minit sedarlah wanita itu. Dan ustaz ni untuk pastikan dia ni sudah okey ke tidak, cuba baca Fatihah, dia kata. Maka jururawat itu pun membaca Fatihah. Alhamdulillah, bagus. Cuba baca syahadah, maka dia pun baca syahadah. Alhamdulillah, bagus. Kemudian minumlah air ini, kata ustaz. Minum. Kata jururawat itu, Ustaz, apa yang telah berlaku? Apa yang telah berlaku? Kenapa aku tiba-tiba terbaring? Rupa-rupanya dia tidak menyadari apa yang sedang berlaku. Dan mengikut cerita ustaz ini, jururawat ini telah pun dirasuki jin, diganggu jin di rumah itu. Dan rupa-rupanya rumah itu sudah lama ditinggalkan dan lebih kurang hampir 10 tahun tidak ada penghuninya. Sebab dia di tingkat atas, tingkat 4 yang paling atas sekali. Semua penghuni-penghuni staf, ya, pekerja kesihatan tidak mahu tinggal di atas itu. Yang pertama kerana tinggi, tidak ada lift. Naik tangga, tidak ada lift. Yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang telah berkeluarga, ramai anak, agak menyulitkan untuk mereka. Angkat barang, angkat anak, ya. Andai kata habis bekalan makanan seperti beras, gas dan sebagainya, payah nak angkat. Sebab itulah rumah itu tidak ada yang duduk. Dan oleh kerana jururawat ini baru saja berpindah ke daerah Sendakan, maka tempat itulah diuntukkan untuknya. Tidak ada juga kisah-kisah lain selain pada rumah itu sudah lama kosong. Maka menurut ustaz itu, kemungkinan rumah ini telah ada penghuni lain, yaitu makhluk halus di kalangan jin yang suka mengganggu manusia. Maka malam itu rawatan terhenti dan jam telah menunjukkan pukul 12. Ustaz itu pun memohon diri untuk pulang. Tetapi kata jururawat itu, Ustaz jangan pulang dulu. Kenapa? Kata Ustaz, begini Ustaz, tengah malam seperti inilah akan banyak kedengaran bunyi-bunyi yang pelik, yang seram, yang menakutkan Ustaz. Kata jururawat itu kepada temannya yang seorang yang perempuan juga, katanya, jangan kamu pulang dulu, temankan saya sini. Kata Ustaz itu pun begitu. Iyalah, temankanlah sahabat kamu ini, kesian. Kesian. Dia duduk seorang-seorang sini. Tapi Ustaz tu pujilah. Sebab
bukan senang tinggal seorang-seorang di rumah begitu besar tu. Tapi oleh kerana kata jururawat ni, ini adalah kerana pertama sekali sudah tidak ada jalan. Pilihan terakhir tidak ada. Ini hanya rumah ni saja yang kosong, dan untuk cari rumah sewa pun bukan senang. Bukan dalam masa terdekat dapat rumah sewa yang bagus. Lagipun kautos kesihatan ni free, tak ada bayaran apa-apa. Kalau nak cari rumah sewa lagi, perlu lagi kena bayar sewa dan sebagainya. Betul juga. Sebab itu dia kata, Ustaz, aku terpaksa Ustaz duduk sini. Kata Ustaz, tak apalah, malam ini kita tangguhkan dulu rawatan kita. InsyaAllah besok atau lusa saya akan datang lagi, bawa teman kamu ini sekali. Kata jual tu, yalah Ustaz, tak nak minum dulu ke? Tak apalah, kata Ustaz tu. Lagipun dah tengah malam. Ketika Ustaz itu melangkah ke pintu, ingin keluar daripada rumah itu, tiba-tiba terdengarlah seperti mana yang dikatakan oleh jururawat itu, bunyi seperti kanak-kanak bermain guli. Tik 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 tik. Kemudian bunyi seperti ada orang dalam bilik air tengah mandi, dan bunyi seperti ada orang berbisik-bisik. Maka Ustaz tu memberhentikan langkahnya sebelum dia membuka tombol pintu nak keluar. Tiba-tiba sekali lagi jururawat itu pengsan dan menjadi lagi kerasukan lagi seperti tadi. Subhanallah, kata Ustaz tu. Ustaz tu pun jadi cemas. Kawan jururawat tu pun menjadi cemas dan takut. Kali ini jururawat tu duduk bersilah, kakinya berselang dan tangannya begini, seperti orang ingin berkaki empat, ingin menerkam, seperti gaya seekor harimau ingin menerkam, dengan suaranya yang menyeramkan. Kamu siapa? Kenapa kamu datang sini ganggu aku? Kenapa kamu ganggu aku? Katanya. Bukan suara wanita, tapi suara laki-laki yang garau, yang garang, yang menakutkan. Ustaz itu pun memerintahkan diri. Keluar kau daripada tubuh wanita ini. Ini aku punya. Itu bukan kau punya, itu bukan milik kamu. Pergi kamu ke tempat asal kamu. Tidak. Ini wanita aku punya. Dia datang sini. Dia datang ke rumah kami. Maka kami akan memilikinya selama-lamanya. Kata Ustaz itu, keluar kau, nyah kau dari tubuh wanita ini. Kalau tidak, aku akan bakar engkau. Ketawalah dia, berdekah-dekah. Ya? Ketawa. Seperti ketawa. Mengilai seperti kuntilanak lah. Bunyi yang menyeramkan. Ustaz itu pun menjadi seram. Maka oleh kerana keadaan yang begitu, Ustaz tu seperti tak boleh handle, maka terpaksalah Ustaz tu panggil rakannya. Panggil rakannya, sama-sama pengamal perubatan Islam, minta tolong. Call, kemudian datanglah 2-3 orang datang. Ketika itu wanita ini makin jadi suaranya makin garau, mukanya pucat, matanya yang hitam itu menjadi putih. Katanya, aku katakan kamu balik. Aku katakan kamu balik. Jangan kamu ganggu aku. Kenapa kamu panggil kawan-kawan kamu? Katanya, pulanglah. Pulanglah. Kata suara yang keluar daripada mulut jururawat itu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, datanglah rakan-rakannya, Ustaz ni. Mereka pun sama-sama berbincang dan sama-sama mereka dengan suara yang agak lantang membaca ayat suci Al-Quran. Surah-surah yang berkaitan dengan rawatan, ru'yah. Sama-sama mereka baca, kemudian tangan mereka ke arah wanita itu serentak dan mereka bertakbir. Allahu Akbar! Maka terduduklah wanita itu dan sekali lagi bertakbir. Allahu Akbar! Dan sekali lagi pengsan wanita itu. Kata rakan Ustaz ni, ada tak tadi Ustaz pagar? Dia kata tak ada, saya lupa. Itu puncanya. Sekarang kita pagar. Ambil kapur yang telah diru'yah dibacakan, dipangkahkan di sendi-sendi. Selepas itu disuruh lagi rakannya jururawat itu yang tadi pun dah pucat,
Ya, seolah-olah pun rakannya pun macam nak jadi, ya. Pucat, cepat-cepat dibagi minum air penawar dan dia rasa lega dan tenang, dan kemudian disuruhlah dia untuk meminumkan rakannya jururawat itu, minumkan air dan sapu di muka seperti tadi, dan alhamdulillah sedar kembali. Tapi dalam keadaan lemah, longlai. Kata rakan-rakan ustaz tu, beginilah kita pagar sekali lagi rumah ini, ya, dengan garam dan limau nipis. Kita pagar lagi sekali. Tiba-tiba terdengar bunyi. Bunyi seperti mesin basuh. Bunyi seperti macam-macam lah, seperti enjin terdengar. Ustaz tu kata, benda ni masih ada di sini. Makhluk ni masih ada di sini. Kita kena buat rawatan sungguh-sungguh dan halau makhluk ini. Maka mereka berempat terus saja buat rawatan di rumah itu, masuk ke bilik demi bilik, masuk ke ruang dapur, melihat perkara itu dan membuat rawatan pagar rumah dan sebagainya. Alhamdulillah, para penonton sekalian, kata ustaz itu mengakhiri ceritanya, maka ada perubahan pada rumah itu. Ada perubahan, dan jururawat itu pun dah mula sedar, ya. Minum air penawar, dibagikan minum air penawar yang campurkan sedikit dengan limau nipis yang diperah dengan sedikit garam. Kemudian ustaz tu nasihatkan begini, dia kata, sebagai pendindingnya untuk kamu, kata ustaz tu, kamu hendaklah jangan tinggalkan solat. Dia kata ini pendinding paling kuat untuk mengelak daripada gangguan makhluk halus. Orang yang selalu solat, menjaga solat, maka makhluk halus tidak ingin mendampinginya. Apalagi kalau orang itu rajin baca Quran, rajin berzikir. Amalkan, dia kata, banyakkan membaca selawat, banyakkan istighfar dan solat. Kalau boleh, akan datang, ajaklah rakan-rakan sekerjamu bermalam di sini demi keselamatanmu. Jangan biarkan kamu seorang-seorang. Kerana kalau kamu seorang-seorang, andai kata apa-apa berlaku pada kamu, siapa nak tolong? Maka jururawat itu pun mengangguk dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ustaz tu. Maka pengamal perubatan yang 4 orang termasuk ustaz tu pun memohon undur diri dan memberilah sedikit nasihat-nasihat yang baik-baik kepada jururawat yang berdua yang berada di rumah itu. Alhamdulillah, kata ustaz tu, lebih kurang sebulan 2 bulan dia hubungi balik, jururawat itu sudah baik dan rumah itu pun sudah tidak ada gangguan lagi, ya. Bahkan setahun kemudian selepas itu, dengan cerita jururawat itu telah berdapat suami baru, ya. Jururawat itu telah berkahwin semula dan dapat suami baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ada suaminya yang kedua ini, maka bertambahlah kebahagiaan rumah tangganya dan makin sihat dan terhindar dari gangguan makhluk halus dan sebagainya. Sekian kisah pengalaman seram kali ini yang diceritakan oleh seorang pengamal perubatan Islam di daerah ini kepada saya tentang kisah pengalaman seram yang berlaku, ya, yang berlaku beberapa tahun yang lepas. Semoga cerita ini dapat memberi iktibar dan manfaat pada kita. Jangan lupa sebelum tidur baca doa, doa pendinding daripada gangguan makhluk halus dan sebagainya. Sekian, sila like, subscribe dan share sekiranya kisah ini baik untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.